Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus PDRM, yang mana JDT menang 4-0 sekaligus mengesahkan kemenangan Liga Super kali ke-10 berturut-turut untuk pasukan JDT. Dan tahniah untuk JDT berjaya untuk mengekalkan dominasi selama 10 tahun atau satu dekad. Itu adalah satu pencapaian yang baik dan kemungkinan untuk masa akan datang agak sukar untuk dilakukan mana-mana pasukan lah. Dan untuk pasukan yang ada dalam Liga Malaysia yang lain, anda perlu untuk mengambil langkah yang lebih efektif dan lebih laju sekiranya anda ingin mengejar pencapaian yang telah dilakukan oleh JDT. Dan saya mengharapkan perkara tersebut akan berlaku sepanjang saya hidup di Malaysia ni lah. Jadi benda tu saya teringin nak tengok pasukan manakah yang akan bangkit dan juga akan terus untuk mencabar dominasi JDT dalam saingan Liga di Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara positif yang boleh saya katakan tentang pasukan JDT untuk perlawanan ni? Perkara pertama yang kita boleh highlightkan untuk pasukan JDT pada perlawanan ni adalah bagaimana mereka membentuk combination play di bahagian wide area, iaitu mereka ada perubahan daripada position pemain yang bermain di bahagian right back dan juga left back, serta pemain di bahagian left wing dan juga pemain yang bermain di bahagian right wing. Apakah yang berlaku di sisi wide area pasukan JDT ketika mereka menyerang? Ini adalah perkara yang menarik. Sebab apa? Sebab combination dan juga change position ataupun pertukaran position yang dilakukan oleh pasukan JDT pada perlawanan menentang PDRM ni telah membentuk kestabilan dan juga memberikan mereka ruang untuk melakukan penetration ke arah defense pasukan PDRM yang bermain dengan keadaan yang bertahan ataupun lebih kepada low block, bermaksud defensive line yang agak rendah. Jadi apa yang berlaku adalah jika kita lihat pada perlawanan semalam, kita fokus kepada bahagian kanan, iaitu gandingan antara Matt Davis dan juga Arif Aiman, yang mana kedua-dua player ni kalau kita lihat sebenarnya mereka berdua adalah membentuk combination play daripada segi pertukaran posisi. Bagaimana perkara tersebut berlaku? Perkara tersebut berlaku adalah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah Arif Aiman inverted masuk ke half space ataupun move untuk berada di bahagian central area, dan Matt Davis akan overlap untuk cover up bahagian wide area. So bermaksud di sini Arif Aiman akan masuk untuk overload di bahagian tengah dan Matt Davis lah yang akan cover di bahagian tempat di wide area di kawasan Arif Aiman. Contohnya apa dia? Contohnya adalah gol yang dijaringkan oleh Yuan Muniz, yang mana kita boleh nampak satu hantaran yang baik kepada Afiq Fazail kepada Matt Davis, yang mana waktu tu Matt Davis berada di bahagian wide area dan Arif Aiman berada di bahagian half space. So jadi itu adalah corak yang pertama yang diguna pakai oleh pasukan JDT untuk membentuk kestabilan di bahagian kanan. Dan dalam pada masa yang sama, corak yang kedua adalah bagaimana JDT push untuk Matt Davis cover up bahagian half space ataupun inverted ke kawasan lebih ke tengah, dan mereka akan push untuk Arif Aiman cover up bahagian wide area ataupun bertindak di tempat dia sendirilah untuk bertindak as a winger. Jadi sekiranya Arif Aiman diguna pakai dalam situasi tersebut, kelebihan yang ada pada Arif Aiman adalah lebih kepada untuk pergerakan secara individual play, bermaksud teknikal yang ada pada Arif Aiman akan diguna pakai untuk beat pertahanan pasukan PDRM dengan dia punya kelebihan daripada segi dribbling dan juga ball control untuk beat pertahanan PDRM yang bermain secara low block. Tetapi cara tersebut untuk Arif Aiman cover up bahagian wide area tidaklah terlalu efektif. Sebab apa? Sebab PDRM bermain dengan low block, dan sekiranya Arif Aiman pegang bola, kebanyakannya pergerakan Arif Aiman akan menjadi dalam situasi 1v3, bermaksud Arif Aiman akan bertemu dengan 3 player PDRM yang menyebabkan PDRM ada advantage dari segi numbers of player dan berjaya untuk mematahkan pergerakan Arif Aiman secara solo. Jadi pergerakan tersebut tidaklah terlalu efektif. Jadi kebanyakannya pergerakan daripada JDT di bahagian kanan, mereka akan push untuk Arif Aiman lebih masuk ke tengah untuk memastikan yang Arif Aiman lebih fleksibel dan juga lebih ada link up play yang boleh dilakukan bersama dengan player-player seperti Baxen, bersama dengan Yuan Muniz, bersama dengan Heberty. Jadi perkara tu akan jadi lebih fleksibel untuk Arif Aiman membuat off ball movement dan juga exploit ruang-ruang kosong. Jadi
Perkara itulah yang memberikan kelebihan kepada JDT di bahagian kanan. Contohnya, bagaimana situasi ini berlaku adalah tentang penalti yang didapatkan oleh Arif Aiman. Bagaimana Arif Aiman masuk ke bahagian tengah, membentuk combination dan juga link up dengan Heberty sebelum dia dijatuhkan di dalam kotak penalti. Walaupun bagi saya itu adalah sangat-sangat soft ataupun sepatutnya tidak penalti, tetapi dah referee bagi penalti, itu adalah salah satu contoh bagaimana apabila Arif Aiman masuk ke bahagian tengah dan membentuk combination play dengan pemain-pemain di bahagian tengah, boleh memberikan satu orang kata apa, kelebihan kepada JDT untuk exploit pertahanan yang bermain secara low block. Itu adalah benda yang positif lah. Dan dalam masa yang sama, kita boleh tengok sekiranya Arif Aiman bermain lebih kepada bahagian tengah juga, Arif Aiman cepat untuk melakukan pressing ke atas pemain PDRM yang pegang bola. Contohnya gol pertama pasukan JDT yang terhasil daripada Backson, bagaimana Arif Aiman melakukan interception ataupun melakukan blocking lah ke atas Mario Aquez, yang mana Mario Aquez baru sentuh bola, Arif Aiman dah berjaya mencuri bola dan terjadinya counter attack dalam situasi di kawasan PDRM sendiri. So benda tu positif untuk pasukan JDT di bahagian kanan dalam membentuk kestabilan dan juga memberikan lebih kepada kebebasan kepada Arif Aiman untuk bergerak lebih bebas di kawasan kanan, tengah dan juga di dalam padang. Itu yang berlaku di bahagian kanan. Dan di bahagian kiri pun, kalau kita lihat kesempurnaan, bukan kesempurnaan lah, lebih kepada kestabilan yang ditunjukkan oleh pasukan JDT, yang mana kalau kita lihat sebelum ni, iaitu penggunaan Koh Beng Ong di bahagian kiri, memang dia akan bertindak lebih ofensif ataupun lebih untuk bertindak sebagai seorang winger sewaktu menyerang lah, in position. Kalau out of position, Koh Beng Ong akan drop balik kepada tempat dia sebagai left back. Tetapi apabila Koh Beng Ong bermain dalam posisi ataupun dalam fasa menyerang, boleh dikatakan Koh Beng Ong jarang mendapat support yang banyak sejak Forestry injured waktu Liga Super dan juga dalam ACL. Jadi kebanyakannya pergerakan daripada Koh Beng Ong lebih kepada isolated, yang mana dia berkesorangan dan dia kurang dapat support. Tetapi untuk game semalam, waktu first half, apa yang kita boleh lihat adalah bagaimana Heberty yang bertindak dengan lebih fleksibel. Untuk Heberty, dia fleksibel macam Arif Aiman juga. Cumanya Heberty ni dia lebih kepada move untuk jadi kepada backup kepada Backson, di belakang Backson. Jadi apabila ada Heberty yang sentiasa bergerak dan juga memberi bantuan kepada Koh Beng Ong, benda yang sama akan terjadi seperti mana di bahagian kanan, yang mana kita boleh nampak juga sekiranya Koh Beng Ong pegang wide area, maka Heberty akan lebih fokus kepada bahagian tengah untuk menerima bola. Dan sekiranya Koh Beng Ong masuk lebih ke bahagian tengah, maka Heberty akan cover up tempat Koh Beng Ong tersebut, yang memberikan kelebihan untuk Koh Beng Ong masuk ke bahagian tengah dan overload di kawasan berhampiran dengan di box pasukan PDRM. So benda tu positif sebab ada keseimbangan dan juga ada kestabilan di situ dalam pembentukan mereka punya attacking, dan juga ada beberapa pertukaran posisi yang menyebabkan pasukan JDT boleh untuk membentuk orang kata apa, banyak pergerakan off ball movement, banyak hantaran-hantaran dilakukan lebih ke bahagian tengah, yang mana mereka overload that area. So benda tu positif lah untuk JDT yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian tengah, sebenarnya JDT bermain dengan 3 midfield ataupun lebih kepada 4 lah, iaitu Heberty. Tetapi boleh dikatakan dalam 3 midfield ni, Yuan Muniz, Hong Wan dan juga Afiq Fazail, apa yang kita boleh nampak adalah Yuan Muniz, dia adalah lebih kepada player yang bertindak untuk fokus on the central area dan juga lebih kepada fokus on attacking phase dengan dia punya hantaran-hantaran yang bagus lah. Cumanya untuk game ni, kalau kita lihat ada beberapa player yang sebenarnya bermain di atas prestasi mereka yang sebenar, bermaksud bermain dengan sangat baik. Contohnya saya macam bagi adalah di bahagian tengah, JDT bermain dengan 2 pivot, iaitu Hong Wan dan juga Afiq Fazail. Untuk game ni kita boleh puji kepada Hong Wan sebenarnya. Sebab apa? Sebab untuk game ni Hong Wan bertindak dengan sangat cemerlang sebab pemain lawan bermain dengan low block. Jadi apa yang dilakukan oleh Hong Wan adalah dia tidak terlalu statik untuk berada di bahagian defense untuk berlakunya transition ataupun backup kepada pertahanan, tetapi Hong Wan juga join the attack dan juga move forward untuk membantu bahagian hadapan. Dan hasilnya kita boleh nampak Hong Wan berjaya melakukan satu percubaan lah, namun ditepis oleh Ramdan. Tetapi kalau daripada segi overall, kita boleh nampak lah yang Hong Wan dia adalah nadi utama kepada pasukan JDT dalam melakukan ball progression di kawasan middle third. So benda tu positif untuk Hong Wan sebab dia memang dijadikan sebagai target untuk menggerakkan bola. So banyak pergerakan bola daripada bahagian tengah ke atas ataupun bawah ke atas adalah melibatkan kepada Hong Wan. Dan untuk partner dia,
iaitu Afiq Fazail. Apa yang boleh saya katakan untuk game ni, Afiq Fazail bermain dengan sangat cemerlang. Sebab apa? Sebab dia punya hantaran-hantaran memang on point and memang bagus lah. Sebab apa? Sebab dia banyak cover up bahagian right half space ataupun half space di bahagian kanan dan membolehkan beliau untuk bertindak dengan lebih ofensif. Sebab Hong Wan dah cover up banyak untuk bertahan, maka Afiq Fazail boleh cover up di bahagian kanan half space dan juga move forward untuk berada di bahagian central. Jadi benda tu bagus lah, dan kita boleh nampak Afiq Fazail berjaya untuk involve dengan 2 gol yang dilakukan oleh JDT, iaitu daripada Yuan Muniz dan 1 daripada Bekson. Gol Bekson yang pertama dia assist, gol Yuan Muniz dia assist pada Matt Davis assist kepada Yuan Muniz. So benda tu menunjukkan yang Afiq Fazail punya vision, dia punya passing memang on point. Dan untuk Heberty game ni, macam saya cakap tadi, dia telah memberikan keseimbangan dan juga sentiasa support kepada Koh Bee Ong, tetapi dalam masa yang sama dia juga overload di bahagian tengah. Boleh dikatakan flexibility yang ada pada Heberty ni, dia sangat diberikan kebebasan untuk berada ataupun roaming di atas padang lah. Dan kita boleh nampak yang Heberty juga tidak terlalu fokus untuk di bahagian attacking phase. Sebaliknya dia juga drop lebih deeper untuk ambil bola pada bawah, dan kita boleh nampak 1 assist kepada Forestry. That is a good thing, that is a good assist lah daripada Heberty yang berjaya untuk mencari Forestry yang buat larian yang bagus untuk melepasi offside trap yang dilakukan oleh PJRM. Dan dalam fasa menyerang juga, Heberty sentiasa untuk berada di belakang Bekson dan juga overload di bahagian tengah, ataupun dia akan fokus untuk membantu orang kata apa, Koh Bee Ong di bahagian kiri. So benda tu memberikan kelebihan banyak lah kepada pasukan JDT. Dan kesimpulannya, daripada segi corak permainan yang JDT buat ni, apa yang sebenarnya kita boleh belajar, yang pertama adalah tentang pergerakan, iaitu pergerakan dengan bola dan juga pergerakan tanpa bola, yang mana on the ball movement dan juga off the ball movement, yang mana JDT sentiasa banyak bergerak. Bila banyak bergerak, mereka boleh membentuk combination, mereka boleh link up antara satu sama lain dengan baik, dan mereka akan sentiasa ada option untuk buka ruang kepada player-player lain, dan mereka akan sentiasa ada option untuk cengsat. Jadi bila mereka serang belah kanan, mereka boleh buat long ball belah kiri sebab pemain di bahagian kiri ada. So mereka attract defense untuk buka dan menyebabkan pemain lawan membuatkan kesilapan kecil. Contohnya macam gol pertama tu, Mario Aquez buat mistake si kecil je, kehilangan bola pun kena hukum. Gol kedua, bagaimana mereka tak marking Yuan Muniz, Yuan Muniz buat first timer. Gol ketiga, Arif Aiman masuk 1-2 dengan Heberty, dapat penalti. Gol keempat, Forestry lepasi offside trap, menjadikan gol keempat. So benda tu memang kita boleh belajar daripada JDT. Untuk backline JDT, boleh kita katakan mereka bermain dengan baik. Shane Lowry dan juga Feras Baharudin, mereka berdua involve dengan build-up yang bagus daripada bahagian bawah. Cumanya di second half masuk Aidil hampir belanja lah 1 gol. Jadi kekurangan lah, mungkin sebab kurang minit permainan. Jadi dia pun orang kata apa, awareness dalam padang dia kurang, match fitness pun kurang. So mistake macam tu kena elak lah. Tapi tak apalah, sebab mungkin kita tahu ni adalah game lebih kepada game perhargaan. Sebab game lah JDT, game lah untuk menentukan JDT juara. So benda tu boleh dimaafkan lah. Dan untuk PJRM, mereka sebenarnya waktu dalam 20 ke 25 minit, 30 macam tu, mereka dah bermain dengan baik secara defensif. Mereka bermain dalam satu low block yang mana berbentukkan 5-4-1. Mid akan cover up bahagian tengah. Cumanya apa yang menarik adalah mereka punya winger drop lebih deeper untuk bantu track back, iaitu bantu full back lah, sebab mereka ada Arif Aiman, Heberty, Koh Bee Ong. Jadi pergerakan daripada winger JDT agak terbatas dalam pada masa tu, jadi benda tu positif sebenarnya. Tetapi disebabkan satu kesilapan kecil yang mana mereka kehilangan bola di kawasan sendiri dan menyebabkan counter attack waktu tu, mereka terus dihukum. Dan selepas tu mereka terus hilang disiplin dan mereka terus dihukum. Sayang lah, sebab mereka dah awal-awal dah bagus momentum dan mereka cuba untuk counter attack dan sebagainya. Tetapi kita boleh nampak lah perbezaan daripada technical ability individu pun memang jauh beza lah dengan pemain-pemain JDT. Jadi memang orang kata apa, kalah 4-0 tu something yang memang biasalah untuk PJRM. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.